Lepas tu baru kita faham Allah tambah umur ni, subhanallah, ada hikmah supaya kita mula berfikir. Tuan-tuan nak duduk dengan siapa dalam kubur? Sebagaimana dunia kita nak berteman, padahal dunia ni kalau tak berteman pun tak apa kan. Kawan ni ramai, pergi pasar ramai, pergi Giant ramai. Apatah lagi di saat saya dengan tuan-tuan berseorangan di dalam alam barzah, sudah tentu nak teman. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang masih lagi Allah Ta'ala kurniakan pada kita untuk sama-sama kita berada di rumah Allah. Tidak ada niat selain lagi pada untuk memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seingat sayanya minggu lepas hari Rabu kita dah bertemu dengan tuan-tuan ya. Saya cumanya malam ni malam ikut jadual asal. Jadual asal saya di sininya sekali sahaja sebulan, minggu kedua, hari Rabu minggu kedua, malam ni lah. Baik, insya-Allah saya nak sambung lagi perbahasan berkaitan dengan fasal merasai kebersamaan Allah. Ya, merasai kebersamaan Allah. Ya, baru-baru ni saya hurai sekadar matan dalam kitab ini sahaja, dan insya-Allah malam ni kita baca syarahnya insya-Allah. Cuma saya ulang lagi sekali, tajuk kita ialah merasai kebersamaan Allah dengan diri kita, kebersamaan Allah dalam seluruh kehidupan yang kita lalui. Ya, sebagaimana pernah kita sebut sebelum daripada ini, bahawa Allah tidak pernah satu saat sekalipun, satu denyutan jantung sekalipun berjauhan dengan kita. Itulah hakikat yang kita sebagai selaku hamba Allah mesti memahami dan merasai. Tetapi dari sudut memahaminya, saya cukup yakin tuan-tuan, tambah-tambah kita makin hari makin dekat dengan Allah, makin hari makin dekat dengan Allah. Dan makin hari makin dekat dengan Allah ni, tidak ada seorang pun mampu untuk menafikan, sebab dia merupakan suatu fakta yang berlaku di hadapan mata kita. Ya, sudah berapa ramai seseorang itu dahulunya sehat, sekarang dia dah jatuh sakit, sekarang dia sudah tidak ada. Maka orang-orang seumpama itu, tuan-tuan sekalian, menjadi suatu fakta, suatu bukti dalam perjalanan hidup kita. Dengan kata mudahnya ialah ibu dan ayah kita. Saya rasa majoriti tuan-tuan dan puan-puan yang ada, yang dah berumur 60 ni, majoritinya ayah dengan mak dah tak ada dah. Ya, majoriti lah insya-Allah ya, yang mungkin masih ada. Maka bila mana mak dan ayah kita tidak ada, itulah bukti, itulah fakta yang tak mampu kita nak tolak, nak nafi, bahawa kita suatu hari nanti pun akan kembali sebagaimana ibu bapa kita datang dari Allah, kembali kepada Allah. Berarti semakin hari kita semakin dekat dengan Allah. Persoalan itu kita sudah faham, cuma nak tambah satu aja lagi, merasai. Dan rasa itu kalau boleh setiap keadaan. Di saat kita sakit, sudah tentulah kita rasa kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Dan kita nak juga bukan setakat kita sakit, kita sehat pun kita rasa seumpama itu. Di saat kita susah, sudah tentu kita akan merasai bahawa Allah bersama dengan kita, kita bersama dengan Allah. Tapi kalau boleh bukan setakat susah, senang pun, sehat pun, kaya pun, segala-gala tuan-tuan sekalian, kita sentiasa merasai. Dan kalau dalam saat-saat beginilah, saat-saat saya dengan tuan-tuan makin hari makin dekat, makin hari makin dekat, kerana bertambahnya umur saya, bertambahnya umur tuan-tuan. Saya ulang lagi sekali, hidup saya, hidup tuan-tuan melalui dua perkara. Perkara pertama ialah kita melalui masa, ya, siang dan malamnya. Yang kedua, kita melalui perubahan diri. Betul ya? Ada rasa tak melalui masa? Ya, kita kadang-kadang terpaksa mengejar masa, daripada paginya ke tengah hari ke petangnya, petang ke malamnya. Malam pula untuk kita hadapi pula mengejar masa besok paginya. Berapa ramai orang bekerja-kerja. Baik, pertama itulah kehidupan saya dengan tuan-tuan melalui masa. Yang kedua, berlaku perubahan pada diri saya dengan tuan-tuan. Dulu bayi, ya, masih ingat lagi tak masa bayi? Kau tak ingat dah? Lepas bayi jadi kanak-kanak sekejap, masih ingat lagi ya? Zaman kanak-kanak, kemudian jadi remaja. Sekarang jadi apa dah sekarang? Samalah saya dengan tuan-tuan ya. Apa maksudnya? Berlaku perubahan diri. Maka campur dua ni, masa yang kita sedang lalui, berlaku perubahan diri kita. Maksudnya ialah kita sedang melalui satu ketentuan umur yang telah Allah tetap ke atas diri kita. Dan umur ni, dia menuju kepada penghujung usia, penghujung umur. Maka bila mana kita yakin bahawa kita sedang menuju ke penghujung usia, penghujung umur,
itu maksudnya kita tu makin hari makin dekat dengan Allah. Yang tu kita faham. Cuma masalah satu lagi nak tambah rasa. Baik, saya baca lagi sekali tuan-tuan ya, supaya nanti tak khatam pula tajuk kita malam ni. Baik, wa huwa, dialah Allah. Huwa saya dah cerita pada tuan-tuan. Apa maksud huwa, iaitu dhamir. Wa huwa, dialah Allah azza, yang maha mulia. Wa jalla, yang maha agung. Hadirun, sentiasa hadir. Apa makna sentiasa hadir? Sentiasa di sisimu. Dia Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, yang maha hebat, sentiasa bersama denganmu. Hadir. Nazir, perkataan yang kedua ialah memerhati dirimu. Tuan-tuan, saya terlintas, nanti saya takut terlupa, saya cakap awal-awal. Syekh saya, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasan Yahfizahullah Ta'ala, beliau masih ada lagi, dia bagi kepada kami anak-anak muridnya, zikir dibaca 3 kali pagi, 3 kali petang. Salah satu fadilat zikir tersebut ialah untuk menghadirkan rasa bahawa Allah sentiasa dengan kita. Zikir itu ialah Allahu syahidi, Allahu naziri, Allah mutali'un alayya. Tuan-tuan baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu mutali'un alayya. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alayya. 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa makna Allahu syahidi? Allah sentiasa menyaksikanku. Ya. Aku berseorangan, aku bersama anak isteri, ya. Aku berada di rumah, aku berada di mana-mana tempat, dalam keadaan apa sekalipun diriku, Allah sedang menyaksikan aku. Allahu syahidi. Allahu naziri, Allah sedang memandang kepadaku. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, syahid, nazir, dia adalah isim fa'il. Satu kata nama yang menjadi pelaku. Jadi kelakuan dia sentiasa memerhati. Macam kita lah, soleh. Kenapa kita ni datang ke masjid? Salah satunya kita sedang berusaha untuk menjadi orang soleh. Soleh tu selepas huruf sad, mana-mana perkataan dalam Al-Quran dalam bahasa Arab, selepas huruf pertama, tak kira lah huruf pertama tu huruf apa, selepas huruf pertama ada huruf alif, maka dia adalah isim, kata nama, bukan kata kerja, kata nama. Dan salah satu yang boleh kita faham melalui kata nama, ia adalah sesuatu yang memberi maksud berterusan. Itu kata nama. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam Quran, Allah menyampaikan bahawa siapa diri dia, Khaliq. Ada alif selepas huruf pertama, tak kira huruf apa huruf pertama, Syakir, Sabir, Hadir, Syahid. Ni dia panggil isim, kata nama. Dan kata nama tu dia panggil ismul fa'il, kata nama pelaku. Jadi sentiasa melakukan apa? Kerana nama ni berterusan. Macam saya dengan tuan-tuan, dulu nama apa dulu? Masa umur 10 tahun dulu nama apa? Saya nama Ibrahim, Ustaz. Ni contohlah tuan-tuan ya. Masa umur 15, Ibrahim lah. Masa umur 50, Ibrahim lah juga. Masa meninggal, Ibrahim lah juga. Masa akhirat nanti Allah akan panggil nama, Ibrahim lah juga. Kenapa? Kerana nama itu dia berterusan. Maka bila mana kita berzikir dengan satu kata nama, dan kata nama itu pula kata nama fa'il, Allahu syahidi, Allah sedang menyaksikan diriku. Allahu naziri, Allah sedang memandangku. Allah muttali'un alayya, Allah sentiasa memerhati dan memantau aku. Ini tuan-tuan baca 3 kali pagi, 3 kali petang dengan niat, dengan berkat zikir ini. Ya, kerana zikir itu apa makna? Mengingat Allah, supaya Allah letak dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, tercetusnya suatu rasa, bahkan rasa itu supaya menguasai jiwa dan hati kita, sentiasa bersama dengan Allah, rasa bersama dengan Allah, dan Allah sentiasa bersama dengan kita. Baik, dalilnya dalam surah Al-Hadid ayat 4, wahwa, dan dialah Allah. Ayat ni dia panjang tuan-tuan, dia cuma dalam kitab kita ni, pengarang kitab kita ni Syekh Arsalan, dia bawa keratan di situ. Ayat ni panjang, tuan-tuan rujuk surah Al-Hadid ayat 4, wahwa, dan dialah Allah. Saya dah bahas pada tuan-tuan kenapa Allah tidak menyebut wallah ma'akum, Allah dengan kamu. Takut orang salah faham. Datang seorang ke datang 2 orang ni? Datang dengan Allah. Sudah. Ya. Allah maha bijak. Dia takut kita salah faham, dan orang, sememangnya orang memang tuan-tuan sekalian, orang ni akhir-akhir ni, dulu bila mana kita jumpa ajaran sesat, kita berhujah dengan dia, kita terasa dia ni sesat.
Sekarang ni kita pun tak tahu dia ke sesat. Dia tersesat sebab dia baca ayat Quran. Ingat kan, ni cerita lama dah tuan-tuan yang mengaku rasul tu, tapi dia dah taubat, alhamdulillah. Moga-moga Allah terima taubat dia. Bila mana wartawan tanya dia, kenapa tuan mengaku tuan rasul, mana dalilnya? Dia kata, you tak baca Yasin ke? Kan dalam surah Yasin mengatakan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau salah seorang daripada rasul. Wartawan tu diam tuan-tuan, tak boleh nak tanya apa sebab dia baca ayat Quran. Anak dia ni cerita lama. Anak dia ni belajar di UiTM. Saya pernah dengar satu ceramah seorang ustaz, dia kata dia satu batch dia apa dengan anak dia, tak pernah bangun tahajud. Kawan tu tanya, dia kata saya tanya masa, sebab saya duduk satu itu asrama dengan dia. Dia kata I tak pernah tengok you ni, tiap-tiap exam yang penting-penting pun, final exam pun you tak pernah bangun malam ni. Dia kata kenapa saya kena bangun malam? Kan Quran kata kena bangun malam tu sebab orang yang tidur pakai selimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangunlah malam. Jadi yang tidur pakai selimut tu lah yang kena bangun malam. Yang tidur tak pakai selimut tak payah bangun. Tuan nak jawab apa orang macam ni? Tuan malam ni nak tidur pakai selimut ke? Tak nak pakai selimut. Siapa pakai selimut kena bangun malam. Sebab ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut, qumil lail, bangun malam. Jadi malam ni fikir dulu ya, nak pakai selimut atau tak pakai selimut. Kita pun pening tuan-tuan. Yang inilah yang kita bimbang. Tapi Allah Ta'ala Maha Bijak, dia tak kata wallah ma'akum, Allah dengan kamu, tak. Wa dia. Jadi kalau orang tanya datang dengan siapa? Datang dengan dia. Tengok tak ada, tapi dengan dia. Jadi boleh faham sikit lah tuan-tuan sekalian. Okeylah, tak apalah. Ma'akum, bersama dengan kamu. Aina ma kuntum, walau di mana kamu berada. Di situ ayat Quran. Maka dihurai sedikit. Fid dunya, sama ada di dunia dia bersama dengan kamu, wa fil akhirah, maka dia juga bersama dengan kamu. Ini tuan-tuan ya. Baik, iaitu kita baca syarah dia. Saya tak ulang lagi. Cuma ada satu ayat Quran. Mana dalil ayat Quran yang lain dalam suratul Baqarah 194. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kalau kita tanya di situ, ma'akum, Allah bersama dengan kamu. Siapa kamu? Maka ada ayat lain mengatakan antara orang-orang yang Allah sentiasa bersama dengan dia ialah orang-orang yang bertakwa. Suratul Baqarah 194. Wattaqullah. Sebab tu dalam satu kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman yang dikarang oleh Imam Habib Abdullah Haddad ya rahimahullahu ta'ala, beliau membawa ayat tu dan menghuraikan di antara salah satu kenapa Allah nak sangat supaya saya dengan tuan-tuan dan ahli keluarga kita menjadi orang bertakwa, sebab Allah nak dekat dengan kita. Mana dalilnya? Yang kita sebut tadi. Wattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Kenapa? Wa'lamu, setelah kamu bertakwa kamu kena tahu. Apakah yang kamu kena tahu? Annallaha, bahawa sesungguhnya Allah ma'a, bersama muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ni tuan-tuan sekalian ya. Sebab tu ditanya soalan oleh para alim ulama, sebenarnya kita nak apa atas muka dunia? Kita nak harta untuk bersama dengan harta, supaya harta tu menjadi milik kita. Suatu hari kita akan tinggalkan harta ataupun harta akan tinggalkan kita. Kita bersama dengan insan, manusia, namanya ayah, namanya ibu, namanya anak, namanya isteri, namanya orang yang kita cintai, sama ada dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Jadi kita nak apa sebenarnya? Maka orang yang sudah faham dan merasai hakikat sebenarnya, dia ingin bersama dengan Allah. Sebab Allah bila mana bersama dengan seseorang itu, Allah tidak akan pernah meninggalkannya, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Inilah tuan-tuan. Baik, itu ayat Quran yang sebagai tambahan kepada tuan-tuan, walaupun saya yakin tuan-tuan dah baca lah ya, dah baca, dah faham ayat-ayat Quran yang kita dah khatam banyak kali dah insya-Allah. Baik, maka saya baca syarah dia. Ulangan perenggan yang pertama, iaitu bagaimana kamu sanggup untuk terus kekal dalam kelalaian. Macam mana tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, kenapa kita sanggup untuk kekal hidup dalam lalai daripada hakikat kehambaan? Lalai daripada apa? Lalai daripada hakikat bahawa diri kita tidak lebih daripada seorang hamba. Apa gelar kita yang kita pakai hari ini? Sebab tu Syekh Yusuf, dia suka selalu ulang. Dia kata al-abdu abdun fi kulli hal. Al-abdu abdun, hamba adalah hamba fi kulli hal, dalam segala keadaan.
Kita kaya, kita hamba. Kita miskin, kita hamba. Kita bijak, kita pandai, kita berilmu, pun kita hamba. Kita tak ada apa-apa ilmu, pun kita hamba. Inilah hakikat yang kita kena terima. Apa gelar kita hari ini? Doktor, profesor, engineer, lawyer, raja. Apa gelar kita hari ini yang diberi oleh orang? Yang ini tak ada masalah, tuan-tuan. Jangan kalau macam tu ustaz, kita pakai gelar hamba semua dah. Tak, tuan-tuan, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dia ada yang kalau sakit nak jumpa doktor lah kan? Kan nak jumpa mekanik. Tak boleh dalam hidup bermasyarakat, yang sakit ni jumpa doktor. Kalau kereta rosak, doktor juga tapi namanya mekanik, pergi jumpa mekanik. Okey, itu perlu. Tapi hakikatnya diri orang itu, tambah-tambah kita ni, orang gelar ustaz ni. Ustaz ni lah mesti dia rasa dirinya tak ada apa-apa, kosong. Apa dia? Hamba. Akhir-akhir ni ramai ustaz-ustaz yang rasa bijak ni. Betul ke tuan-tuan? Rasa bijak. Sebab apa orang panggil kita ustaz? Tengok ni semua duduk depan dia. Subhanallah. Kalau saya rasa begitu tuan-tuan, ini hakikat penghinaan pada diri kita sendiri. Kenapa? Mana boleh hamba merasa bangga di hadapan hamba. Maka syekh saya, al-abdu, hamba, abdun adalah hamba fi kulli hal, dalam semua keadaan dan situasi. Lepas tu dia kata apa lagi? Syekh saya dia kata apa? Dia selalu ulang, saya nak ingatkan pada tuan-tuan berkongsi. Selalu dia ulang, dia kata Allah Ta'ala ni, dia benarkan kita nak jadi apa pun. Kita nak jadi cikgu, dia benarkan. Kita nak jadi lawyer, dia benarkan. Kita nak apa, dia bagi. Cuma satu je dia nak. Kita nak, dia bagi. Tuan-tuan dulu pernah tak masa nak jadi doktor dulu doa? Pernah tak berdoa solat hajat? Pernah ya? Tahu-tahu dah jadi dah. Orang yang masuk fakulti law nak jadi lawyer kan, mesti doa final exam supaya berjaya. Sebab apa nak jadi lawyer? Yang nak jadi qadi, masuk kuliah syariah, mesti ya Allah final exam ni, ya Allah tolonglah, ya Allah imtihan akhir ni, ya Allah berjayalah aku, ya Allah, sebab kalau aku berjaya aku nak jadi qadi, ya Allah. Doa tu tu. Kalau tuan-tuan tak doa hebatlah tuan-tuan, tahu-tahu jadi je. Allah yang jadikan kita. Berapa ramai nak jadi lawyer tak jadi sampai sekarang. Berapa ramai nak jadi ustaz tak jadi sampai sekarang. Betul ya? Saya dulu nak jadi askar tuan-tuan, saya tak nak jadi ustaz. Betul. Dulu saya tapi oleh kerana mak saya dah hantar sekolah Mahat Muhammadi, sekolah agama, saya buat permohonan nak pergi Libya. Tapi tak lulu permohonan sebab saya tahu di Libya tu ada latihan tentera. Betul ke tuan-tuan? Tapi itu yang lepas-lepas lah. Allah tak makbul. Oh subhanallah, masa Ramadan setiap kali sujud doa, ya Allah tolong bawa aku ke Libya, ya Allah. Kalau tidak ke Libya, nak mengaji di Iraq. Sebab dua tempat ni katanya ustaz yang mengaji kat situ ada latihan tentera. Sebab nak jadi tentera, tapi mak dah hantar sekolah agama, tentera apa? Tapi dah Allah jadi ustaz. Maknanya Allah dah tentu. Tak apalah, walau bagaimanapun nanti panjang sangat tuan-tuan sekalian. Tapi yang kita nak sebut bahawa Allah dibenarkan kita nak jadi apa, mintalah dengan dia. Tapi Allah nak daripada kita satu je. Jadi apa? Jadi hamba. Boleh? Kita nak jadi apa? Allah benarkan. Silalah nak jadi apa. Tuan nak suruh anak pertama jadi apa? Bagi tahu kat dia, ayah nak you ni jadi ni. You pula nombor 2 jadi ni. You nombor 3 jadi ni. Mudah ayah esok-esok. Masa ayah dah pencen mudah. Sakit, ni ada anak perempuan, ada doktor. Kalau ada masalah tanah ke kena tipu, ada anak, ada lawyer. Betul ya? Ke dah terlambat dah. Kalau bagi tahu. Tapi dalam tuan-tuan menyebut, tapi ayah nak pesan satu benda, jangan lupa jadi hamba. Kerana yang tadi kehendak ayah, hamba kehendak Allah yang mencipta ayah dan kamu. Tetapi masalah sekarang tuan-tuan sekalian, saya mungkin tuan-tuan, tapi saya pun samalah, lalai daripada hakikat ini, bahawa kamu dan kehidupanmu adalah milik Allah. Apa makna hamba? Kamu dan seluruh hidup kamu adalah milik Allah. Itu hamba. Jadi saya, bagaimana saya nak jadi hamba, tuan-tuan nak jadi hamba, merasai, menghayati, menjiwai bahawa diri kita, anak isteri kita, seluruh kehidupan yang kita rasa milik kita sekarang ini, bisnes kita, apa segala benda yang apa lagi ya, apa-apa sahaja yang adalah milik Allah. Itulah hamba, bukan milik kita.
Tapi inilah tuan-tuan, kadang-kadang saya dengan tuan-tuan lalai, sehingga kamu terus menyemai keakuan. Lalu tumbuh pohon syirik yang tersembunyi. Tapi ada orang ni tuan-tuan sanggup, dia sanggup merasa dirinya adalah miliknya, apa dia dimiliki adalah usahanya, bukan milik Allah, bukan pemberian Allah. Akhir sekali timbul secara tak langsung dalam hati kecil dia syirik dengan Allah. Ni yang dikatakan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Tuan-tuan, saya sebut beginilah ya, tapi yang ni banyak kali saya ulang. Sekarang pun saya masih belajar, dan ada satu pandangan, saya betul setuju dengan satu pandangan ada pensyarah saya tu. Baru ni kita mengaji online lah, beliau di Riau, kami di sini. Antara tajuk pengajian baru ni, saya cerita ringkas tuan-tuan, sebab saya nak sebut satu benda. Maqasidus syariah fi zakah, ya, matlamat syariat pada kewajipan zakat. Maka dikata apakah matlamat syariat? Maka kita sebagai orang ni, kita jawablah untuk membantu orang miskin, itu zakat. Dia kata itu untuk orang miskin, untuk kita, untuk kita sendiri, untuk orang Islam sendiri, ya, untuk bantu orang miskin tu kita dah faham dah. Tapi itu untuk orang miskin, apakah matlamat syariat untuk kita? Maka dia sebut satu perkara, sehingga perkara tu terlalu tinggi sangat. Maka saya kata, doktor, apa yang doktor sampaikan itu orang awam tak boleh nak faham tu. Dia kata begini, dia kata saya tak bersetuju membahagikan orang ni, ada orang awam, ada orang alim, dari satu sudut-sudut tertentu. Sebenarnya orang tu orang awam sebab dia tak mengaji lagi dalam bidang ni. Mungkin kalau dia mengaji dalam bidang ni, lebih alim daripada kita. Betul tuan ya? Macam tuan-tuan ni mungkin dalam bidang lain. Kok kalau tuan-tuan mengaji dalam bidang saya ni, duduk kat sini, kok tuan-tuan boleh hurai lebih hebat daripada apa yang ada, yang ditulis oleh para alim ulama dengan penghuraian. Ulama-ulama lah tuan-tuan sekalian, lebih mudah faham. Sebab tu akhir sekali saya berhasrat daripada dulu lagi, walaupun kitab ini sebenarnya ni nak cakap lah ya, pada pandangan kita. Tapi kalau ikut pandangan doktor tadi, dia kata dia tak setuju ya. Pada pandangan kita, kitab ini nanti bahas depan, nanti sikit agak susah lagi, depan sikit agak susah lagi. Susah tu kadang-kadang kita menganggap bahawa tinggi ni ustaz, tak sampai kita nak pergi ni. Sebenarnya tidak tuan-tuan. Mungkin apa yang saya sampaikan tuan-tuan, selepas daripada ni tuan-tuan lebih faham, diberi oleh Allah, lebih faham daripada saya apa yang kita baca ni. Sebab tu sekarang ni kalau boleh kita melangkah satu langkah ke depan. Apa makna satu langkah ke depan? Dalam kita bab belajar ilmu, saya yakin tuan-tuan dah faham dah. Dan depan-depan saya ni ada prof-prof dan sebagainya. Ada ya, ada prof dan sebagainya. Ada saya mengajar kat surau seksi 3 tu, ramai prof kat situ. Datuk ramai prof kat situ. Kadang-kadang segan juga, tapi dah tak mengajar aja. Tuan-tuan sekalian, mengajar sekadar mana apa yang kita ada. Kita jangan mengajar lebih-lebih. Akhir sekali kalau orang tanya kita tak tahu, jawab tak tahu je lah. Dah, yang tanya tu prof. Saya pernah satu kali tuan-tuan ya. Ni kalau dah mula cerita dia rugi masa ni tuan-tuan. Hukum apa dah ya? Tak payah cerita lah, kita terus sini dah ya. Kena cerita juga tapi cerita sebagai iktibar. Saya pernah diundang oleh Jabatan Agama Islam. Saya pun tuan-tuan sekalian, yalah kita mengakulah kita ni tak kadang-kadang ada beberapa benda tu tak terkedepan dalam itu. Dia kata, Ustaz boleh ceramah TOT tak? Saya dengar perkataan ceramah TOT tu saya tak berapa dengar. Ceramah boleh dah, insya-Allah lah. Insya-Allah lah boleh. Buat kat mana? Di satu hotel kat Kelang. Tak apa, boleh. Saya pun sampai lah tuan-tuan, sampai pagi. Saya pergi pagi sampai pagi. Pagi sikit lah daripada jadual tu. Ustaz minum dulu, minum. Duduk sembang dengan saya. Ustaz daripada mana? Kita tengok, ni Qadi Kelang ni. Saya kata, Tuan Qadi datang ceramah ke ni? Panel? Tak ada, saya peserta. Sudah. Tuan Qadi peserta tuan-tuan. Kemudian datang seorang lagi, ada ustaz apa lah, dia lawyer Jabatan Agama. Ustaz datang ceramah. Saya peserta juga ustaz. Sudah tuan-tuan sekalian. Masuk semua ustaz-ustaz. Tuan-tuan Qadi, ustaz-ustaz semua. Saya kata sudah. Tapi saya ceramah dalam apa yang saya tahu dalam bidang tauhid, dalam bab tauhid. Ada satu soalan yang ditanya tuan-tuan, subhanallah, punya susah. Saya pun, yalah sebagaimana tuan guru kita ajar, kalau tak tahu jangan jawab dan jangan cakap tak tahu. Akhir sekali saya kata, soalan tu saya tak boleh nak jawab. Walaupun saya dipanggil sebagai seorang penceramah, saya tak boleh jawab.
Tapi saya yakin pengerusi majlis boleh jawab. Kebetulan pengerusi majlis tu umur 60, tuan-tuan. Pengerusi majlis. Subhanallah, bila mana pengerusi majlis. Tapi ustaz lah, bukan pengerusi majlis biasa, ustaz lah. Sebab yang datang tuan qadi, ustaz-ustaz semua sekali, doktor-doktor semua sekali. Ya. Kemudian dia jawab, subhanallah tuan-tuan sekalian. Jawapan dia adalah ilmiah dan terbaik jawapan dia. Saya kata nasib baik saya tak jawab. Ya, kalau saya jawab, saya membodohkan diri saya sendiri sebab sebelah saya itu jauh lebih alim dalam bab itu. Ini dalam bab agama. Apa yang saya nak sebut, yang saya nak sampai pada tuan-tuan, walaupun perbahasan di sini kadang-kadang bagi setengah orang kata tinggi itu ustaz, kita nak sampaikan pada masyarakat awam. Tidak pada pandangan saya, mungkin yang dengar ni lepas pada ni jauh lebih faham, diberi faham oleh Allah. Apa yang maksud saya ialah tuan-tuan, perbahasan kita langkah satu ke depan, bukan sekadar kita bahas untuk faham dengan akal, kerana kita dah cukup faham dah dengan akal kita. Tuan-tuan dah umur 60 dah, betul tak? Ke tahun ni 63 dah. Kalau 60, 3 tahun lagi. 63 bila-bila masuk? Ustaz saya cakap lah. Habis saya ni ustaz 70, 70 lagi lah bila-bila masuk. Nak bertemu dengan Allah, maka tahap kematangan kita sudah cukup matang. Kenapa? Kerana bila-bila masa kita nak bertemu dengan Allah dan akan bersoal jawab di hadapan Allah. Tuan-tuan dah bersedia ke belum? Cuma masalah sekarang ni, kita tak nak bawa kecerdikan dan kebijaksanaan akal kita untuk bertemu dengan Allah. Kerana ada beberapa benda akal tak mampu nak fikir. Habis kita nak bawa apa? Kita nak bawa seketul hati yang hidup dengan Allah, menghayati iman dengan Allah, rasa kebesaran Allah. Kita nak bawa situ, tuan-tuan. Sebab itulah kitab ini, setelah kita baca kitab yang pertama dulu di sini, kita khatam, saya tukar pada kitab ni. Kenapa? Kerana kitab ini membahaskan rasa. Dan kalau kita belum merasai, mintalah dengan Allah. Di saat sujud, tuan-tuan, setiap saat kali sujud, tolonglah ya Allah, berilah aku rasa ya Allah, rasa kebesaranmu, rasa keagunganmu, rasa kehebatanmu, rasa kedekatan denganmu ya Allah. Tolonglah ya Allah. Maka tuan-tuan, di saat kita berkelip pun kita rasa kelipan itu dari Allah. Di saat kita bernafas, kita rasa nafas itu dari Allah. Di saat patah-patah perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita rasa itu dari Allah. Sebab apa? Sebab bukti di hadapan kita berapa ramai manusia suatu ketika dahulu begitu fasih berbicara, tapi hari ini sepatah kata pun tak mampu untuk dia ucapkan. Habis dulu kenapa? Allah. Berapa ramai manusia dulu dia menang 100 meter, 0 point berapa saat 100 meter dia boleh lari. Hari ini tuan-tuan, dia nak langkah satu langkah pun tak mampu. Dia duduk atas katil dah. Nak angkat kaki, tak angkat jari satu pun tak mampu. Habis dulu kehebatan dia dari Allah. Berapa ramai dulu tuan-tuan sekadar orang mampu menyelesaikan masalah yang sulit-sulit. Ya, ada orang tuan-tuan memang bijak. Kita buntu tanya dia, subhanallah, 1 minit dia selesaikan. Tapi hari ini masalah di sini pun tak mampu untuk angkat jari dia, kaki dia, nak basuh. Nak basuh kencing dia pun dia tak mampu, nak suap, sesuap makanan pun tak mampu. Habis dulu Allah yang bersama dengan dia. Tapi saat dia sakit pun Allah bersama dengan dia. Kalau Allah sudah tidak bersama dengan dia, daripada dulu lagi dia meninggal dunia. Masalah sekarang kita nampak orang. Bagaimana kalau benda itu nampak pada diri kita? Nampak bukan nampak dengan mata ni, nampak dengan mata hati. Apa makna nampak dengan mata hati? Rasa. Baiklah. Tapi puncanya kenapa? Puncanya kita lalai. Lalai daripada hakikat apa? Hakikat bahawa diri kita adalah hamba. Inilah punca asalnya. Baik. Kemudian sedangkan dia, iaitu Allah, Tuhanmu, sentiasa memerhatikanmu. Itu yang tadi. Sentiasa bersama denganmu, menyaksikan penderhakaan dan kelalaianmu. Dia bersamamu di dunia dan dalam setiap gerak-gerimu dan tindak tandukmu, memerhati apa yang terzahir daripadamu dan apa yang tersembunyi dalam hatimu. Ya, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama dengan kamu. Pada zahirnya dia tahu gerak-geri kamu, pada batin yang tersembunyi dalam hati kamu pun dia tahu. Dan dia juga akan bersamamu di akhirat sebagai Maha Penghitung atas apa yang kamu lakukan di dunia, Maha Pemberi ganjaran dan balasan. Sebab tu tuan-tuan, kita hurai ringkas, Allah ni kalau dia bersama dengan kita, dia tak akan pernah tinggalkan kita. Ya. Kita suatu hari nanti akan pergi ke alam barzah. Di saat tu saya dengan tuan-tuan nak duduk dengan siapa? Allah. Kadang-kadang saya dah fikir, tuan-tuan pun fikir lama dah, saya baru fikir mungkin dia kadang-kadang umur ni penting juga, tuan-tuan. Lepas tu baru kita faham Allah tambah umur ni, subhanallah, ada hikmah supaya kita mula berfikir. Dulu tak fikir, masa umur 30 tak fikir, tapi sekarang ni dah umur 40 lebih ni dah mula fikir. Tuan-tuan dah lama fikir kan? Tuan-tuan nak duduk dengan siapa dalam kubur? Tuan-tuan nak duduk seorang-seorang? Mesti tuan-tuan nak teman. Sebagaimana dunia kita nak berteman, padahal dunia ni kalau tak berteman pun tak apa kan?
Kau orang ni ramai, pergi pasar ramai, pergi Giant ramai, tapi nak kahwin juga. Betul? Tak cukup. Sepatutnya cukup je lah. Ya. Sunyi, pergi minum teh tarik, roti canai banjir, balik tidur je lah. Tapi tak boleh, dia kena ada teman di sebelah tu. Apatah lagi di saat saya dengan tuan-tuan berseorangan di dalam alam barzah, sudah tentu nak teman. Di saat tu tuan-tuan nak berteman dengan siapa? Allah. Sebab tu masalah sekarang, apa yang maksud saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, saya kata, ya Allah, aku nak jawab macam mana muka dan nakir. Aku nak jawab macam mana? Akhir sekali tuan-tuan sekalian, oleh kerana syekh kita ajar kita faham sikit lah. Pedulilah dengan muka dan nakir. Yang penting Allah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Di saat sampai waktu untuk aku berada di alam barzah, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Kalau boleh tuan-tuan cakap je lah. Kan Allah dah kata, ud'uni astajib lakum, minta denganku, aku mustajab doa kamu. Tuan-tuan, saya minta maaf, saya kadang-kadang terlalu terbuka saya mengajar. Saya bercerita lebih. Kadang-kadang saya balik rumah, saya menyesal juga, kenapa aku cakap macam tu tadi. Tapi kadang-kadang saya terbuka. Saya cakap betul-betul, tuan-tuan, ya Allah, tolong jangan benarkan muka nakir tanya aku soalan, ya Allah. Aku tahu aku tak ada boleh jawab, ya Allah. Dalam keadaan hidup aku macam ni, ya Allah, Quran tak banyak baca, zikir tak banyak, sembahyang pun lalai lagi. Tuan-tuan lalai lagi ke? Kau dah okey dah? Sembahyang okey dah? Kejap okey, kejap tak okey. Samalah saya pun. Ustaz pun sama juga. Nanti sebab tu saya kata, ustaz pun sama. Yalah, nak buat macam mana? Dah macam tu. Kita tak boleh hidup bermuka-muka mentang-mentang kita ustaz dah khusyuk. Belum tentu, tuan-tuan sekalian. Habis ustaz macam mana? Sama kita, tuan-tuan. Ada waktu khusyuk, ada waktu, tapi masa PKP baru ni khusyuk sikit, tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa? Lain macam ya? Jujur saya bagi tahu, ya Allah, Ramadan terbaik masa PKP baru ni. Dah kita jadi imam tak baik lagi. Sebelum ni kita datang sembahyang, orang lain jadi imam, orang lain jadi Bilal. Ni dah kita imam, kita Bilal. Dah siapa lagi nak jadi Bilal? Tambah-tambah ada kawan-kawan kita semua anak perempuan. Tak ada seorang pun. Saya adalah anak lelaki, dia jadi Bilal, kita jadi imam. Cukup 30 Ramadan jadi imam. Tuan-tuan pernah dalam hidup tuan-tuan? Subhanallah, itu yang terbaik Allah bagi. Tapi tak khusyuk juga. Lepas Ramadan tak khusyuk juga. Akhir sekali, ya Allah, tolong aku, ya Allah, kalau boleh jangan benarkan mungkar dan nakir tanya aku, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Aku tahu aku tak dapat jawab, ya Allah. Sekarang ni kita berurusan dengan Allah. Malaikat itu Allah punya pasal. Kita berurusan dengan Allah. Macam mana nak berurusan dengan Allah kalau kita lalai dari Allah? Macam mana kita berurusan dengan Allah sedangkan kita tak pernah nak jadi hamba kepada Allah? Ini isu yang mesti ada persoalannya, tuan-tuan sekalian. Okey, setakat tu dahulu tajuk ni. Cuma saya baca perenggan yang terakhir, diulang lagi sekali sebagai suatu penegasan, punca hanyalah kerana kelalaian. Itu saja, lalai. Ghaflah dalam bahasa Arab. Sebab tu saya ada mengajar di kuliah duha tu, dah nak khatam dah sambungan kitab Al-Fadhil Ustaz Dusuki yang dia baca mula-mula, kitab Tanbihul Ghafilin. Saya yakin tuan-tuan memiliki kitab tu, ya, kitab tebal tu, Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang lalai. Kenapa ulama karang setebal 500 lebih ke berapa ratus, ya? Lebih dari 500 muka surat rasanya terjemahan tu, membuat peringatan demi peringatan agar jangan pernah jadi orang lalai. Kenapa? Orang lalai ni satu aja tempat dia, neraka Jahannam. Walaqad zara'na li Jahannam, kami akan penuhkan neraka Jahannam. Ayat tu, akhir ayat tu Allah kata apa? Siapa yang akan masuk neraka Jahannam? Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Tu bahayanya lalai. Dan lalai paling bahaya, lalai daripada pencipta kita. Jadi puncanya adalah lalai. Kelalaian dalam menterjemahkan makna kehambaan, iaitu tidak menghayati bahawa dirimu adalah milik Tuhan. Nanti saya ulangi balik ya, sebagai penasaran. Punca kerana apa? Kerana kamu tidak menyaksikannya dalam kehidupanmu. Puncanya, kita tidak merasai kita adalah milik Allah, sebab setiap apa yang kita pandang, kita tak nampak Allah, kita nampak diri kita sendiri. Kita tengok rumah kita ni hasil titik peluh kita. Kita pandai bercakap ini hasil ilmu yang kita telah belajar. Apa lagi? Semua kita. Sebab itulah ada satu kata-kata syekh saya, siapa yang suka cakap, ni yang saya punya, ni titik peluh saya, ni hasil kebijaksanaan saya, itu perangai korun. Perangai korun. Kalau dia suka bercakap, saya lebih baik daripada dia, itu perangai iblis.
Apa pandangan you dengan dia? Kalau you nak pilih jadi teman you lah, I lagi baiklah jadi teman you, sudah. Ya. You boleh tak buat ni? I ada 2 calon ni. You seorang, yang ni seorang calon. Jadi PA. Kalau you nak pilih PA, I terbaik. Yang seorang lagi, I lebih baik sikit pada dia. Sudah. Yang tu jadi iblis nama dia. Kan Allah tanya, kenapa kamu mana'aka? Apa yang menyebabkan, atau apa yang menegah kamu antas juda id amartuk, ya kamu tak sujud kepada Nabi Adam di saat aku memerintah pada kamu, kata Allah. Apa yang menyebabkan, apa yang menghalang kamu sebenarnya? Apa masalah kamu sebenarnya, wahai iblis? Kamu tak boleh sujud di saat aku perintah, aku yang perintah supaya kamu sujud. Apa masalah kamu? Dia kata apa tuan-tuan pada Allah? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Kenapa aku kena sujud? Sebenarnya bukan masalah dia, masalah Allah. Allah yang perintah, bukan Nabi Adam yang minta. Bila mana Allah perintah, kamu kena buat. Jadi apa yang masalah kamu? Akhir sekali dia kata ana khairun minhu. Ini tuan-tuan, bahasa-bahasa begini, orang yang tak sedar diri bahawa siapa diri dia. Bahkan dia hidup sentiasa memandang diri dia. Maka kita kena tukar dah. Kita kena pandang Allah. Segala apa yang kita miliki selama ni hasil kurniaan Allah. Bahkan kita sendiri pun Allah yang cipta. Sebelum ni tak ada apa-apa pun saya dengan tuan-tuan. Tak pernah wujud pun. Okeylah tuan-tuan ya. Yang kita dah ulang ni, dah faham ni. Rasa-rasa. Dan rasa tu boleh, kalau boleh tenggelam dalam rasa itu. Allah. Tapi Allah ni tuan-tuan, contohlah kita belajar bab tariqah. Tak kira lah tariqah Naqsyabandiyah, tariqah Asyazuliyah, Al-Alawiyah, tak kira lah. Bila mana kita belajar tariqah, guru kita akan mengijazahkan kita zikir-zikir yang tertentu, sehingga kita tenggelam dalam zikir itu. Antara bahasanya ialah dia panggil fana. Bolehlah kita terjemah dengan apa-apa pun tuan-tuan. Ada orang terjemah lebur dalam, tak kisahlah. Apa yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan ialah Allah Ta'ala ni, dia nak kita, kalau boleh kita tenggelam dalam ingatan kepadanya, merasai, tenggelam dalam kebesarannya, tenggelam dalam ketauhidannya. Ada setengah ulama tulis dalam kitab, kita kalau boleh tenggelam dalam lautan keesaan Allah, tenggelam dalam lautan keesaan Allah, sehingga kita nampak semua Allah. Betul ya? Apa makna semua Allah? Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang kaya, Allah yang hebat, Allah yang berilmu, Allah, semua Allah. Kita tak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita ada pun Allah yang ada kan. Kita boleh bercakap pun Allah yang bagi kita bercakap. Sebab tu saya suka ulang, kita bercakap bukan sebab kerana ada mulut. Kerana berapa ramai orang ada mulut tak boleh bercakap. Kita boleh melihat bukan kerana ada mata. Kerana berapa ramai manusia ada mata tak boleh melihat. Kita boleh mendengar bukan kerana ada telinga. Berapa ramai manusia ada telinga tak boleh mendengar. Kita ada kaki bukan kerana kita boleh jalan, bukan sebab ada kaki. Berapa ramai yang ada kaki dah tak mampu berjalan. Habis Allah ditenggelam. Tapi Allah ni, di saat kita sudah tenggelam dengan dia, merasai keseronokan dekat dengan dia, dikembalikan balik diri kita sebagai seorang manusia yang perlu berinteraksi dengan anak dan isteri. Macam Rasulullah tuan-tuan. Rasulullah ni tidur pun zikir. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tidur pun zikir. Apa makna? Zikir-zikir ni maknanya ingat. Tidur tu dah tak ingat dah. Tuan-tuan ingat lagi tuan-tuan tidur? Tuan-tuan ingat tak masa tidur? Siapa dia ingat masa dia tidur? Tidur lah. Sedar tu baru ingat balik. Betul ya? Ke dari segi ilmu psikologi macam mana tuan-tuan? Saya tak pandai bab ni, tapi nak bagi tahunya kalau kita tidur lah. Sedar balik tu baru ingat. Ingat apa? Ingat nak makan kalau lapar. Ingat nak pergi kerja. Baru ingat. Masa tidur tak? Tuan-tuan masa tidur pun ingat nak pergi kerja. Kejap bangun. Itu tu orang tak panggil tak tidur lah. Tak sedar. Nabi tidur pun zikir. Tapi maknanya jiwa dan hati Nabi semuanya dengan Allah. Tapi Nabi berinteraksi dengan isteri seperti biasa, berinteraksi dengan sahabat seperti biasa. Kenapa? Allah Ta'ala ni, dia nak kita tenggelam dalam keagungan dan kebesarannya, tetapi Allah tahu apa yang kita perlu. Jangan risau tuan-tuan. Ustaz boleh ke saya amal zikir ni, nanti saya fana kan ustaz? Padahal amal pun tak lagi. Nak fana apa? Ada satu perkataan dia panggil baqa kan. Itu istilah kita kena belajar bab tasawuf lah. Sebab setiap ilmu ada kitab, ada guru dia. Okey dekat tuan-tuan ya. Lambat pula menyala malam ni. Okeylah, habislah di situ. Baik, saya baca di sini, kalau sempat kita hurai. Kalau tak sempat kita sambung akan datang nanti.
sebagaimana disebut oleh Imam Arsalan, Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, fa idza kunta ma'ahu, maka, tapi penterjemah ni dia tulis jika, idza apabila sekarang dan akan datang, kunta ma'ahu, kamu bersama dengannya, hajabaka anka, dia iaitu Allah, hajaba tu fi'il madhi, di dalamnya ada dhamir mustatir, dia ya akan menghijabkan kamu daripada dirimu sendiri. Baik, apabila kita sentiasa merasai bersama dengan Allah dan merasai kebersamaan Allah dengan kita, maka Allah akan membantu kita, akan menutup daripada kita memandang diri kita, walau sehebat mana diri kita. Tuan-tuan, siapa paling hebat atas muka dunia? Rasulullah. Dia adalah Sayyidul Mursalin, baginda adalah Sayyidul Anbiya, ketua Rasul, ketua Nabi. Dia adalah Habibullah. Kata ulama, satu je kekasih Allah. Dalam banyak-banyak Nabi dan Rasul, satu je yang bergelar Habib, kekasih, iaitu Nabi Muhammad. Ya. Hebat dari segi segala-galanya. Dunia hebat, akhirat hebat, segala-galanya dengan alam semesta ni, dia adalah yang paling hebat dengan makhluk, dengan semua sekali hebat. Tetapi dia tidak memandang kehebatannya. Kenapa? Kerana bila mana dia hidup dengan Allah, Allah menutup merasai kehebatan itu. Kerana yang hebat hanya Allah. Tapi oleh kerana kita lalai dari Allah, akhir sekali kita tak nampak Allah, kita nampak semua diri kita. Kenapa? Kerana kita lemah sememangnya, tak mampu untuk kita lari daripada diri kita. Tuan-tuan, orang yang kaya mesti dia rasa kaya. Betul tuan ya? Ke orang kaya dia tak rasa dia kaya? Mesti rasa. Orang bijak mesti dia rasa dia bijak, takkan dia tak rasa? Betul? Saya minta maaf tuan-tuan, saya ada nak kata apa ya, minta maaf lah, ni live ni kan, saya minta maaf pada ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah, minta maaf sangat-sangat. Tapi bila mana saya start di situ, kita nak kata apa ya tuan-tuan ya, minta maaf ni takut salah, saya takut sangat silap. Saya rasa kurang sedap bila mana seseorang itu bercakap menggelarkan diri dia. Contohnya, minta maaf ni tuan-tuan ya, tapi ramai, tapi tak salah ni, tapi contoh dia gelar diri ustaz. Apa khabar tuan-tuan? Ustaz tanya ni. Sebetulnya saya tanya tuan-tuan sihat ke? Tapi tak ada. Ustaz nak tanya ni, tuan-tuan sihat ke? Siapa ustaz tu? Dia cakap kat diri sendiri ustaz. Yang ni dia sedang memandang diri dia ustaz. Sebab tu ramai awliya-awliya Allah, dia hanya gelar diri dia Al-Fakir. Apa makna fakir? Orang yang tak ada apa-apa, fakir. Dia tak, Syekh nak tanya. Syekh mana tanya? Syekh ni lah nak tanya. Lah, dia sedang melihat diri dia Syekh. Macam tuan-tuan pernah gelar tuan-tuan Datuk, tapi tuan-tuan pernah cakap, Datuk nak tanya ni. Jarang gitu kan. Biasanya I nak tanya you. Oh ya Datuk nak tanya apa Datuk? Kita yang cakap dia Datuk. Itu baru betul. Ni dia sendiri gelar dia ustaz. Ustaz nak tanya sihat ke hari ni? Siapa yang ustaz tu? Maka dia sedang memandang diri dia. Yang ni kalau belajar ilmu tasawuf ada kekurangan. Kerana dia sedang memandang diri. Jangan lagi memandang diri walau siapa gelar. Kerana diri ini tidak lebih daripada hamba. Yang kita kena pandang adalah Allah. Dekat Masjid Al-Aqsa tu, dekat Dome of Rock tu pun sama juga. Dan dia ada nombor-nombor lagi. Apabila cahaya matahari itu disimbah pada jam tu, dia tengok pukul 9 kan? Kita tengok jam pukul 9 sungguh. Jam matahari. Orang Islam. Ini kalau kat Masjid Al-Aqsa sampai sekarang boleh ditengok.